صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الحمد لله رب العالمين الذي جعل الصلاة طريقة المتقين وجعل فيها قرة عين سيد المرسلين وركنا من أركان الدين وجعل فيها جنة العاجلة للمحبين ومعدن أسرار العاشقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول رب العالمين وشفيع المذنبين وعلى آله وأصحابه وعطرته الطاهرين صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. أما بعد فاعلموا يا معاشر المسلمين وفقنا الله وإياكم وألهمنا رشدنا وأعاذنا من شر أنفسنا إن الصلاة عماد الدين وأجل مباني الإسلام الخمس بعد الشهادتين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Qabla dzalik, sebelum itu saya nak membawa tuan-tuan kita menghadiahkan bacaan dan doa. Kita akan hadiahkan surah Al-Fatihah khususnya kepada almarhum Ustaz Irwan Syah yang seharusnya pada hari ini beliau duduk di sini, tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih menyayangi beliau. Beliau telah dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala jadi untuk mengenang jasa-jasa dan ilmu yang bermanfaat yang pernah beliau ajarkan, bukan saja di sini, di mana-mana saja. Kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam wa ilaika ya'udu as-salam. Fahayyina rabbana bis-salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina
وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر خصوصا للروح المرحوم أستاذ إروانسا من استمعنا هنا بسببه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واغفر لنا وله وأكرم نزوله ووسع مدخله وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجة خيرا من زوجته ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسل خطاياه بالماء والثلج والبرد. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. ربنا تقبل منا مناجاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan doa kita, khususnya kepada ustaz kita yang saya fikir telah banyak berjasa kepada tuan-tuan, mudah-mudahan arwah beliau sudah berada bersama-sama dengan arwah para salihin, insya-Allah, dan kita insya-Allah akan menuju ke sana. Itulah destinasi kita terakhir. Saya akan ke sana, tuan-tuan dan puan-puan juga akan ke sana. Terkuranglah sama ada tuan-tuan dan puan-puan dulu ke sana, saya kemudian, atau saya kemudian, tuan-tuan dan puan-puan tak dulu lah. Tapi semua kita pasti akan ke sana. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, hari ini kita akan kembali melanjutkan perbincangan satu kitab Utsrah, kitab Munyatul Muswaddi, yang bermakna idaman orang-orang yang salat, oleh Al-Allamah Syekh Daud bin Abdullah Al-Faqqani. Jadi pada hari ini kita akan bincangkan lanjutan daripada apa yang sudah kita bincangkan pada pengajian yang lepas. Ja'alallahu wa iyyakum minal muhafizin. Allah telah menjadikan kita dan juga kamu sekalian daripada orang-orang yang memeliharakan atas salat. Lahal khashi'in ala salatil muqimin, yakni bagi orang-orang yang sentiasa mendirikan dan memeliharakan akan salat itu. Lahal khashi'ina fiha ad-daimina 'alaiha, bagi orang-orang yang khusyuk padanya, maknanya adalah orang yang tetap hatinya dan anggotanya di dalam salat. فَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِكِتَابِهِ وَبِهِ وَصَفَهُمْ. Demikian itulah Allah Subhanahu wa taala telah mengekalkan atas salat, yakni tiap-tiap sesudah salat mencita-citakan ia hendak mengerjakan salat yang keduanya. Demikianlah selama-lamanya. Maka dengan demikian itulah Allah menyuruh akan segala hamba-Nya yang beriman di dalam kitabnya, dan dengan dia mensifatkan sifat-sifat mereka, maka firman-Nya hafizu 'ala sholawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, yang bermakna peliharalah oleh kamu wahai orang-orang yang beriman atas salat yang 5 waktu, dan peliharakan olehmu salat wusta, dan berdiri kamu bagi Allah Subhanahu wa taala mengerjakan kamu akan salat. Inilah yang kita nak bincangkan, di mana Allah Subhanahu wa taala memang telah meletakkan salat sebagai satu rukun yang penting. Bukan saja penting, tetapi terlebih-lebih penting. Salat diletakkan ba'da syahadah. Maknanya rukun Islam selepas seseorang yang beriman itu melafazkan 2 kalimat syahadat, maka seseorang yang beriman itu wajib menegakkan salat. Aqama yuqimu maknanya lebih daripada fa'ala yaf'alu, lebih daripada pengertian amila ya'malu.
Kalau amila ya'malu, jadi kita melaksanakan solat bermula daripada takbiratul ihram berakhir dengan salam. Tetapi solat disebut dengan kalimat aqama, yuqimu, allazina yuqimu, yakni orang-orang yang menegakkan. Jadi makna menegakkan ni dia lebih luas daripada sekedar hanya melaksanakan. Perbincangan ni sangat panjang, memakan masa lebih 1 jam, ya. Tapi maknanya menegakkan solat ini perkara-perkara yang dengannya akan berhasillah tertegaknya lah solat secara berjamaah. Ya. Umpamanya sajalah kita nak melaksanakan solat, ya, diperlukan kepada adanya, ya, air untuk berwudu. Kita perlukan adanya pakaian untuk menutup aurat. Paling tidak itu. Ya. Kemudian kalau sudah ada jamaah, kita perlukan tempat setidak-tidaknya musalla. Ya. Naik ke atas musalla sedikit ada surau. Ya. Di atas surau tu naik sedikit ada namanya masjid. Sebab dengan masjid ni kita akan menegakkan fardu solat Jumaat. Usaha memikirkan, ya, macam mana untuk dapat tertegaknya solat berjamaah, daripada menyiapkan bekalan air untuk kita berwudu, menyiapkan pakaian untuk menutup aurat, mempersiapkan ahli jawatan kuasa pembangunan surau atau masjid, termasuk daripada kerangka menegakkan solat. Ya. Sehingga apabila solat, ya, atau telah terbentuknya, ya, masjid, ya, atau surau, ya, macam mana nak mengibarahkan masjid tadi itu? Innama ya'muru masajid Allah, yang Allah sebut, sesungguhnya orang yang mengibarahkan masjid Allah Subhanahu wa taala tadi. Ada beberapa kriteria yang Allah sebutkan, allazina innama ya'muruna masajid Allah man amana billah, orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, mereka tidak pernah takut melainkan hanya kepada Allah. Jadi maknanya kenapa sampai Allah sebut walam yakhsha illallah? Kenapa untuk kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, menegakkan salat, menunaikan zakat, Allah bayangkan mereka tidak pernah takut. Maknanya untuk menjadikan orang yang akan menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala ini akan ada cabaran-cabaran besar. Ya. Cabaran daripada dalaman, cabaran daripada masyarakat. Tetapi Allah ingatkan untuk menghadapi cabaran tadi, mereka tidak pernah takut menghadapi cabaran tadi, melainkan mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik kepada persoalan tadi. Jadi maknanya tuan-tuan, ya, Allah mempergunakan kalimat menegakkan salat tadi, itu maknanya di samping kita melaksanakan salat, ya, kita perlu juga memikirkan adanya jamaah. Macam mana nak merayakan jamaah, harus ada suatu usaha mengimarahkan masjid dengan mengadakan majlis-majlis seperti ini contohnya saja. Ya. Harus ada ahli jawatan kuasa yang akan melaksanakan, ya, tugas mengimarahkan masjid tadi. Ya. Jadi begitulah, ya, hebatnya solat tadi. Dia bukan saja kefarduan untuk melaksanakan solat tadi, tetapi solat ini akan membentuk masyarakat. Kita perlu berjamaah. Berjamaah ada sense of togetherness. Orang Jawa kata rasa kebersamaan. Kita tidak mau kita duduk bersama-sama tapi hati kita sendiri-sendiri. Hati kita tidak berpadu. Kita duduk berjamaah, kita salat. Kita mengatakan sawu sufufakum,
Fa inna tafsiyatas salati fa inna tafsiyatas sufuf min tamamis salat. Lurus dan dapatkan saf kamu kerana apa? Kesempurnaan saf termasuk di antara perkara yang akan menyempurnakan solat. Kenapa telah menyuruh kita merapatkan saf? Tujuannya bukan sahaja agar badan kita, saf kita itu rapat. Yang paling penting adalah adanya persatuan, adanya kesatuan dalam jiwa kita, adanya kebersamaan. Imam memimpin, ya. Namanya imam pemimpin. Kita yang mengikut namanya makmum. Kewajiban makmum adalah mengikuti imam selama imam tidak batal. Kewajiban makmum mengikuti imam selama imam tidak batal. Jadi maknanya inilah kesatuan yang diharapkan wujud dalam masyarakat Islam, bermula daripada solat berjamaah. Masya Allah, tanpa jindah seluruh solat ni kalau kita boleh menghayati, ya. Kita solat berjamaah, ya, disiplin, dia akan memberi kesan-kesan. Kerja kita kena disiplin. Kalau solat, Allah katakan sebagai syarat orang-orang yang beriman, yang berbahagia, qad aflahal mu'minun. Man, yang dimaksudkan dengan sungguh berbahagialah orang-orang yang beriman itu. Siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi orang-orang yang dalam sembahyang mereka itu khusyuk. Khusyuk ni tuan-tuan, Masya Allah, kalau sudah terbentuk dalam diri kita khusyuk dalam menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang baginda Rasul sebutkan sebagai maqam ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Terhasillah khusyuk ni, ya. Engkau sembah Allah seakan-akan kau nampak, seakan-akan kau nampak. Kalau kita tak nampak dengan mata kepala, ya, kita mesti bayangkan Allah tu nampak dengan mata hati kita. Tetapi kita tidak boleh merupakan Allah dengan sesuatu. Karena laisa kami kelingin syai'un, Allah itu tidak semisal dengan sesuatu. Tetapi kita mesti menghadirkan dalam diri kita seolah-olah kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun Rasulullah pun tidak mampu melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ini dapat kita bentuk dalam solat kita, maka dia akan menyerah dalam pekerjaan kita. Orang beriman yang solatnya khusyuk, pekerjaannya akan jadi berjaya. Karena apa? Solat telah mentarbiyah dia menjadi orang yang khusyuk, orang yang jujur, orang yang beramanah. Karena apa? Di mana saja dia berada, dia dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Masih bermukadimah pun juga tengah jam juga, ya. Baiklah, kita teruskan. Maka dikehendakkan dengan solawat, yakni solat fardu yang 5 waktu. Yang Allah katakan hafizu ala salawat. Jagalah. Allah sebut jaga. Orang yang sudah melakukan solat, dia kena jaga. Jaga solat maknanya dia kena memperhatikan jadual waktu solat tadi, ya. Maknanya dia hendaklah bercita-cita lepas sembahyang zuhur, subuh tadi, ya. Dia sudah berfikir, hari ini zuhur masuk pukul 1. Maknanya dia sudah bersiap sedia untuk bergerak menuju masjid ke menuju surau untuk dapat melaksanakan solat. Jadi awal lagi dia berwudu dengan memastikan pakaian yang taharah, ya. Kemudian bila selesai waktu zuhur, dia bercita-cita pula, ya, hari ini asar pukul berapa. Ya, ketika itu terakhir pejabat, mungkin sebahagian pejabat sudah boleh balik. Tapi dia berfikir, kalau lumpur di berlaku balik sekarang, kita akan terlibat dengan jam. Orang Arab kata zahmah, ya. Zahmah ni jam, traffic jam, ya. Daripada kita terlibat dengan traffic jam, sedangkan ketika itu waktu salah sudah masuk, orang yang menjaga solat akan lebih dahulu tunaikan, ya, tugasnya sebagai hamba Allah. Dia akan utamakan solat dulu, ya. Dia akan utamakan solat dulu, ya.
Kemudian selepas solat asar dia bercita-cita pula, sempat nanti sampai di rumah solat maghrib. Begitulah ya, yang dimaksudkan dengan orang yang sentiasa menjaga solatnya. Ya. Sentiasa dia bercita-cita untuk dapat melaksanakan solat zuhur, asar, maghrib, ya, isyak dan subuh. Maka demikian itulah solat yang tiada diluluskan akan seorang daripada orang Islam. Maknanya solat tanpa dengan keuzuran syar'i tidak akan dibenarkan seseorang Muslim itu untuk meninggalkannya. Ya. Jadi maknanya tak ada alasan. Orang Jawa kata there is no reason how there. Tak ada alasan apapun juga untuk kita meninggalkan solat. Solat tetap harus kita laksanakan. Tak boleh dengan berdiri. Islam memberikan keringanan dengan duduk. Alhamdulillah ya. Kalau ini saya nampak hanya satu kursi saja. Jadi maknanya hanya seorang saja yang uzur yang tak boleh berdiri, duduk kursi. Ya. Sebab sebagian tempat saya tengok banyak kursi di belakang. Oh, ini maknanya banyak di VIP yang duduk belakang yang tak boleh duduk kiam, ya. Tapi hari ini satu saja. Harap-harap yang satu sempat digunakan hari ini. Satu sempat digunakan masalahnya. Yang punya pun dah tembak kali itu lah. Jadi maknanya tu, ya, mesti dengan cara yang berdiri. Ya. Tak boleh berdiri dengan duduk. Ya. Tak boleh duduk dengan berbaring. Ya. Caranya berbaring nanti akan kita beritahu lah. Ya. Kaki kita menghadap ke arah kiblat, bagian belakang kita tinggikan sikit. Ya. Jadi kemudian kita akan takbiratul ihram. Cuma kita dalam keadaan berbaring. Ya. Tak boleh berbaring kerana kita punya belakang yang sakit, kita boleh miring ke kanan. Yang kanan pun tak boleh juga pasal ada bisul, kita miring ke kiri. Ya. Sehingga kalau sampai terjadi aksiden yang menyebabkan kita tak boleh berbaring dengan sebelah kaki kita, dua-dua patah, tangan kita pun patah, ditarik doktor di hospital, dua-dua terangkat dia, itu pun kita wajib solat. Macam mana caranya? Dengan pergerakan mata. Ya, dengan pergerakan mata. Ya. Sampai macam itu, tuan-tuan sekalian, maknanya tidak akan dibenarkan, tidak diluluskan kepada setiap orang Islam daripada meninggalkan satu waktu solat daripadanya pada satu kelakuan daripada segala kelakuan. Ya. Berdiri tak boleh, duduk tak boleh, baring tak boleh, semua tak boleh, tapi senang disolatkan. Sembahyangkan takbir 4 kali, ya. Lepas tu hantar tanah kuburan. Senang saja, ya. Islam ni agama yang senang, ya. Oleh kerana itu maka senangkanlah, mudah-mudahkanlah di dalam solat, jangan kamu susah-susahkan. Yassiru wala tu'assiru, kata Rasulullah. Permudahkan olehmu, wala tu'assiru, jangan kamu susah-susahkan. Wa basyiru wala tunaffiru, dan gembirakan orang tentang Islam. Ya. Wala tunaffiru, jangan kamu ugut-ugut dia. Ya, Islam ni agama yang senang. Ya. Baik, selama ada dia berakal. Jadi mana selama dia sihatlah. Ya, selama akalnya waras, ya. Maka orang macam ni tetap tidak boleh meninggalkan solat, melainkan dalam keadaan uzur syar'i, ya. Terutama bagi wanita-wanita yang uzur syar'i, walaupun wanita ni wanita yang salihah, ya. Dalam keadaan uzur syar'i, maka tidak boleh, ya, dia melaksanakan ibadah solat, ya. Dan jikalau sampailah lemahnya barang yang sampai pada sakitnya kepada sangka-sangka, sampainya sekalipun tidak diuzurkan meninggalkan dia. Ya.
Ini tuan-tuan kita kena faham tuan-tuan ya. Maknanya kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk solat ya, selama kita berakal ya, selama akal kita masih waras, tidak dikira sebagai orang yang gila ya, maka Allah tetap menyuruh kita untuk melaksanakan solat. Untuk siapa? Untuk Allah. Nahi, husnahi. Sembahyang kita memang kerana Allah ya, lillahi ta'ala. Tapi kepentingan solat itu adalah untuk kita, bukan untuk Allah. Saya nak buat satu perbandingan logik yang memantik ya. Seandainya semua manusia di antara dunia ya, semuanya melaksanakan salat, semuanya beriman kepada Allah, tidak ada orang yang kufur satu pun, semuanya taat, adakah kita berfikir Allah akan tertawa, terbahak-bahak di atas arasnya? Oi, tenangnya dalam hati ya, semuanya manusia beriman kepadaku, tidak. Atau semua manusia termasuk kita ni, wa'iyyazubillah, semuanya kufur, semuanya tidak melaksanakan salat. Apakah kita berfikir Allah akan menangis terseduh-seduh di balik arasnya mengatakan sudah tidak lagi ada manusia aku ciptakan yang mau sembah aku? Tidak. Sama ada semua manusia beriman kepada Allah, sembah Allah, atau semua manusia tidak beriman, tidak menyembah Allah, Allah tetap Allahu Akbar. Jadi maksudnya solat ini adalah untuk kepentingan kita. Kita tidak solat, maka ada impak negatif akan terjadi dalam diri kita. Kita menegakkan solat, insya-Allah ada impak yang positif dalam diri kita. Sehingga Allah perintahkan kita, wa'aqimus shalah, tegakkanlah oleh kamu salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang yang sudah sesungguhnya salat yang sudah ditegakkan dari itu, salat tadi rohnya, kepentingannya, fadilatnya mampu mencegah manusia yang melaksanakan daripada perbuatan fahsya dan munkar. Jadi maksudnya solat yang sudah betul-betul menjadi jati diri dalam diri kita, solat yang sudah menjadikan diri kita ya, orang-orang yang memasyarakatkan solat. Solat ini akan mampu menjadikan dalam masyarakat orang-orang yang solat tadi menjadi benteng ya, daripada masyarakat itu, daripada individu tadi ya, terlibat dalam perbuatan fahsya dan munkar. Jadi kita sudah berjamaah, sudah diharapkan baik bidahnya, sudah tertegaknya fadilat atau manfaat ya, fahsya ya, anil fahsya, mencegah daripada perbuatan fahsya dan munkar. Maka andai kata kita tengok ada sahabat kita ya, dia melakukan perbuatan yang tak betul ya, maka sebagai orang yang sudah menegakkan salat, kita mesti mampu menegur dia. Bro, you tadi buat benda tak baik, anak tengok. Tapi anak tak tegur antum tadi, anak nak bagi tahu secara personal. Jadi maknanya harus ada keberanian kita menegur. Menegur seseorang yang melakukan perbuatan fahsyat dan munkar. Kenapa? Karena impak positif solat tadi sudah terkesan dalam diri kita ya. Kita sudah solat, kita sudah berjamaah, tapi tengok kemungkaran, kita buat saja ya. Orang Johor kata buat saja ya. Orang KL kata buat dono saja ya. Tak ada, itu urusan dia ya. Jangan jaga tipikain orang, kubur kita masing-masing. Ini bukan sikap orang yang sudah solat ya. Orang yang sudah solat dia sentiasa sensitif ya, untuk menegur segala kemungkaran dengan cara yang baik ya. Barulah terhasil dalam dirinya orang-orang yang sudah mendapatkan manfaat
dia sudah memiliki benteng dalam dirinya, ya, sama ada mencegah kemungkaran, ya, dalam dirinya, atau mampu menjadi orang-orang yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, orang yang mampu memerintahkan melakukan perbuatan yang ma'ruf, ya, dan mampu mencegah daripada perbuatan yang munkar. Ya, itu dia. Kita teruskan. Dan kita hendaki dengan solat al-wusta. Apa tu? Kita dengar, Ustaz. Solat wusta, dengar tak? Tapi apa tu, Ustaz? Ya. Iaitu solat asar. Ya. Solat asar disebut sebagai solat wusta. Macam mana kisahnya sehingga solat asar disebut oleh Allah, ya, sebagai solat wusta? Dan ada pun sebab ditentukan dengan menyebut akan dia, akan solat asar sebagai solat wusta tadi, kerana adanya kelebihan, ya, dan kemuliaan solat asar dari atas, ya, solat yang lainnya. Macam mana kisahnya ini, ya. Dan adalah sebab asbabun nuzul diturunkan ayat, ya. Ayat yang mana tadi? Ayat yang berbunyi hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, ya. Dan tegaklah oleh kamu, maknanya peliharalah oleh kamu wahai orang-orang yang beriman atas solat yang 5 waktu, dan peliharalah juga solat wusta. Wa qumu lillah, dan berdirilah kamu bagi Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan kamu akan taat. Jadi maknanya orang-orang yang taat sajalah yang Allah perintahkan dan biasa menjaga solat tadi, terutama solat wusta tadi, ya. Macam mana asbabun nuzulnya, cerita, ya, yang menyebabkan Allah menyebut solat asar sebagai solat wusta? Bahwasanya adalah orang Islam serta, ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlibat dalam sesuatu ghazwah. Bila peperangan ini di tempat Rasulullah disebut ghazwah. Tapi ada peperangan yang Rasulullah tak ikut serta, dia tak disebut sebagai ghazwah, disebutkan sebagai sirah. Ya. Sirah ni peperangan di zaman Nabi, tetapi Rasulullah tidak bersama dalam peperangan tadi, ya. Tetapi kalau peperangan yang ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut ghazwah, ya. Pada setengah peperangan, solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan solat zuhur, ya, atas jalan adatnya, ya. Maknanya Rasulullah bersama dengan para tentera Islam ketika itu masuk waktu solat zuhur, maka baginda melaksanakan solat zuhur tadi. Di mana? Di kawasan tempat akan terjadinya peperangan. Oh, jadinya tuan-tuan sekalian, solat ni dia bukan mesti kita pergi ke surau. Solat ni bukan mesti kita pergi ke masjid. Solat ni di mana-mana saja, ya. Maknanya solat ini tetap mesti dilaksanakan. Wajib tidak iyal ardu masjidan wa tahuran, kata Nabi. Telah dijadikan bagiku dan umatku, ya, tanah atau bumi, ya, sebagai masjid. Wa tahuran, dan tanah jadi boleh jadikan sebagai alat untuk bersuci, ya. Selama tidak nampak najis ainiyah, ya, kita kena melaksanakan solat walaupun tak ada bumbung azab surau, ya. Jadi maknanya kita boleh bentangkan sajadah. Kalau ada sajadah, kalau tidak ada, ya sabut tangan saja, ya. Atau kain saja, ya. Atau surat khabar saja. Surat khabar mesti diterbalikkan, sebab kalau tak terbalik dia orang baca, tidak rokok dia baca. Berita pada hari ini tak khusus lagi dibalikkan. Sejelas itu supaya, ya, kita akan dapat khusus tidak membaca surat khabar ketika sedang solat, ya. Jadi maknanya tuan-tuan, di mana saja kita berada ketika kita sedang berkhemah,
Ya. Ketika kita sedang berada di majlis sukan, ya kan? Pada dalam sukan kita dari pagi sampai ke petang, ya. Zuhur dan asar ada pada waktu ketiga itu. Tempatnya jauh daripada surau. Ramai yang kita nampak orang Islam yang terlibat dalam sukan hari keluarga itu tak sembahyang. Asalnya surau tak ada, Ustaz. Ya. Surau tak ada. Inilah ya, kurangnya faham kita. Ya. Di mana saja selama bumi itu ya, ada, maka kita boleh, bukan saja boleh, wajib melaksanakan solat tadi. Ustaz, air tak ada, Ustaz. Kan jemputan ada. Kita boleh berdua ke jemputan untuk tak? Saya pun. Ya. Lepas ni kalau berlayar di tempat perkemahan, cari yang tempat jauh daripada masjid. Ya, tanah lapang tu, hutan tu, kita buat camping sana. Ya. Macam mana kita nak praktikal solat di tengah-tengah hutan? Ya. Jangan kita camping tempatnya indah, cantik, ada surau, tenang. Ya, kita bercamping di tempat yang tak ada surau. Ya. Tapi ada anak sungai lah. Ya. Kemudian untuk kita ambil bayangkan. Kita nak rasakan macam mana seronoknya bersajadahkan luput di bumi, beratapkan langit yang biru. Sekarang langit yang biru dan dulu langit berjerbu kan. Dalam seminggu ni alhamdulillah kita boleh tengok kebiruan langit. Masya Allah, rindunya kita dah 2 bulan tak nampak birunya langit. Tapi dalam minggu ni kita nampak langit berbiru. Ya. Cuba sekali pandang ya, kita praktikal ya. Solat berjamaah di tengah-tengah hutan, ya kan? Baru kita rasa seronok. Ya. Solat kita boleh bersyukur. Okey, kembali kepada masalah tadi. Rasulullah solat zuhur semacam mana adat biasanya. Ya. Ya. Rupa-rupanya pergerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam para mujahid ketika itu diperhatikan oleh orang-orang musyrik. Orang yang musyrik yang berhampiran dengan mereka. Dan orang musyrik ini melihat dia akan orang-orang muslimin. Ya. Oh, orang Islam sekarang sedang salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, yang bagusnya nanti lepas zuhur diorang nak salat asar tu. Elok ketika salat asar tu mereka kata nak kita serang saja. Ya. Rupanya taktik orang-orang musyrik yang nak menyerang Rasulullah dan para mujahid ketika salat asar tadi diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka turunlah ayat yang berkenaan dengan salatul khauf, ya. Salat dalam keadaan khauf, dalam keadaan takut. Dalam Al-Quran ini para hafiz kita ada, ya. Hafiz Haji Ismail ini hafiz juga, ya. Ustaz Hasan Basri, Ustaz Basri, Basri, hafiz juga kan? Ada solat yang Allah sebutkan solat dalam keadaan khauf. Macam mana bila kita di tengah-tengah musuh ada di keliling kita. Macam mana bila kita di tengah-tengah musuh ada di hadapan kita. Ya. Allah sendiri mengajarkan Nabi dan umat Islam ketika itu tentang kaifiyatus salatil khauf, tentang tata cara solat khauf. Boleh bayangkan tuan-tuan sekalian, ya? Allah sendiri take over tentang cara pelaksanaan solat khauf, diajarkan langsung melalui ayat-ayat Al-Quran. Solat yang lain Rasulullah hanya ajarkan, baginda mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu sekalian sebagaimana kamu tengok aku solat. Ya, baginda solat, para sahabat memperhatikan macam mana pergerakan Rasulullah solat, macam mana qiyamnya, di mana baginda meletakkan tangannya. Ya. Kadang-kadang kita tengok orang solat pada hari ini, ada yang meletakkan tangannya di atas. Allah. Ya. Ada yang meletakkan tangannya di atas pusat. Allah. Ya. Ada yang meletakkannya seperti laksana hang tua di sebelah kiri. Allahu Akbar. Ada pula yang lain, Allahu Akbar. Entah apa dia pegang bola-bola.
Sedangkan Nabi SAW hanya menunjukkan satu cara saja. Tetapi kenapa kita melaksanakan dengan berbagai macam cara? Karena kita tidak merujuk kepada hadis berkenaan dengan cara yang benar. Sifat solat Nabi SAW. Di mana kita? Jadi orang musyrik kita baca video ni. Nanti solat asar kita serang. Kenapa? Muhammad dengan tentera-tenteranya akan konsentrate untuk solat. Ketika itu kita akan serang dia. Ya. Maka tatkala selesai mereka itu daripada solat, kata setengah daripada orang-orang musyrik, kalau kamu kerempak ini bagaimana? Bahasa dalam kitab sudah. Ya. Kerempak ini maknanya menyerang serentak. Itu kerempak. Ya. Jadi kita serang serentak, bila dia laksanakan solat. Ya. Atas mereka itu padahal mereka itu di dalam solat mereka. Niscaya mengenal kamu akan mereka. Maksudnya niscaya kamu akan berjaya membunuh mereka ketika mereka sedang solat. Maka berkata setengah yang lainnya bahwasanya bagi mereka itu kemudian daripada solat ini terlebih kasih kepada mereka daripada bapa-bapa mereka dan daripada anak-anaknya, yakni dikehendaki mereka itu solat asar. Ya. Kita tunggu saja solat asar. Ya. Maka bila orang-orang musyrik sudah ada strategi untuk menyerang dengan kerempak ya. Kerempak lah. Ya. Maka Allah pun suruh malaikat Jibril turun. Ya. Turun malaikat Jibril salam kepada Rasulullah SAW dengan mengajarkan kaifiyah syiddatul khauf, dengan mengajarkan solat yang dalam keadaan tersangat-sangat takut. Syiddah semaknanya sangat. Ya. Khauf maknanya takut. Jibril pun turun bagi tahu, ya Rasulullah, kejap lagi main asar ni, kamu dan tenteramu akan diserang oleh orang-orang musyrik. Ya. Kamu tetap mesti menegakkan solat. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Dan solat wusta main asar ni. Maka pilih olehmu, maknanya perhatikan olehmu betapa kelebihan solat asar, dan nyatanya hingga mengetahui segala musyrikin dan kelebihannya. Ya, inilah kisahnya kenapa solat asar dijadikan sebagai solat wusta. Di samping sembahyang, di samping solat zuhur, maghrib, isya, subuh, kita kena lakukan, terutama solat asar. Karena apa? Asbabul nuzul daripada solat asar tadi ini diceritakan tatkala musuh-musuh Islam sedang merancang untuk menyerang orang Islam ketika solat asar. Maka malaikat Jibril pun mengajarkan kepada Nabi dan tentera-tentera baginda ketika itu tentang kaifiyah cara melaksanakan solat ketika syiddatul khauf, ketika tersangat takut. Panjang kalau terangkan cerita ni. Cuma masa kita dah terlalu menjeru ini pun dah lebih. Ustaz dah lebih 10 minit Ustaz. Potong elau nanti. Ya. Menarik. Jadi bagi tuan-tuan yang berminat nak mempelajari tentang kitab ini, tuan-tuan carilah buku tu kan. Takkan Ustaz nak berikan pula kan. Namanya kitab Muniyatul Mufardi. Ya. Harga ni. Yang asalnya dalam tulisan jari. Saya rasa tak ada pergi jari. Jari Thailand pula tuan-tuan. Ada sebawan di kap kum kap ada. Tuan-tuan kita faham. Ya. Jadi sudah dialih bahasa dalam bahasa kita. Ya. Ini kitab Muniyatul Mufardi. Idaman. Ya. Orang-orang yang solat. Harganya RM10 saja. Ya. Daripada bensin, daripada murah. Bensin RM12 tuan-tuan top up RM10, RM30. Ya. Ini RM10. Kalau tuan-tuan beli banyak dapat potongan lagi RM10. Ya. Dan ini telah diamalkan tuan-tuan, Masya Allah. Ya.
kita akan dapat memperbetulkan, mengislahkan salat kita. InsyaAllah. Jadi siapa yang berminat nanti boleh telefon imam, ya. Nanti yang paling senang nanti ambil saja di Hidayah, ya. Hidayah ni. Telefon dia kita nakkan 300. Kita akan bagi percuma kepada ya. Kita akan bagi percuma kepada jamaah ni, ya. Hidayah akan hantar saja. Tuan-tuan tak payah ke sana, Hidayah akan hantar saja, ya. Jadi ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kecenderungan. Ya, jangan kita rasa aku ni dah 40 tahun dah, 30 tahun sembahyang mesti sudah bagusnya. Jangan tuan-tuan. Saya pun yang dekat-dekat nak mati ni tuan-tuan, rasa-rasanya sembahyang saya ni masih perlu saya perbaiki. Ya. Saya masih terus mengislahkan solat kita. Kita rasa aku ni dah betul. Mungkin betul di segi kasiahnya. Ya, tapi sudahkah kita faham? Sudahkah kita masuk dalam solat kita tadi? Ya, oleh kerana itu maka jangan berasa sudah kuat. Bila kita sudah laksanakan solat, kita kena harus sentiasa mengislahkan solat kita sehingga akhirnya solat kita sampai kepada solat yang diajarkan, yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebarang pertanyaan tuan-tuan boleh buat secara bertulis, ya. Nanti secara bertulis tuan-tuan boleh bagikan kepada pihak imam-imam surau. Jadi insya-Allah nanti pada pengajian akan datang kita akan bagi masa 10 minit untuk kita nak membaca soalan tuan-tuan. Membaca saja, belum menjawab, hanya baca saja. Ya. Kita akan cuba menjawab persoalan-persoalan tentang solat. Ya, tanya bab solat saja. Saya tak mahu tuan-tuan tanya bab politik, tanya tentang buat NBB, lagi saya tak mahu jawab. Ya. Jadi tanya bab-bab yang berkenaan dengan yang saya huraikan saja. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidina wa li walidikum wa li sa'iril muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. InsyaAllah kita jumpa lagi bulan depan, ya, hari Senin minggu yang pertama dalam waktu dan gelombang yang sama, dan akhirnya majulah sukan untuk negara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbana ja'alna muqimas shalah. Rabbana ja'alna muqimas shalah. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوموا إلى الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن